Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Okey, berjumpa kita lagi dalam 3D modeling exercise yang ke-8. Okay, untuk yang ke-8 ni saya akan menggunakan drawing ni. Drawing ni taklah sesuka mana. Nampak macam sabut sikit lah, ada lubang-lubang ni. Jadi dia pun ada banyak pelbagai teknik yang anda boleh guna pakai lah. Okay, untuk video ni saya akan cuba buat satu box yang kotak ni dulu. Buat satu kotak, lepas tu saya akan buat lubang ni lah. So kita tengok dia punya panjang, lebar, tinggi dia. Okay, dia panjang adalah 200, lebar dia adalah 150, ketebalan dia adalah 50. Okay, jom kita pick AutoCAD. Okay, sekiranya anda dah tahu dia punya panjang, lebar, tinggi tu, saya guna arahan box lah, BOX, enter. Okay, lepas tu saya klik, lepas tu saya masuk ke alias 200, 150, dengan 50, enter. Dapat dah punya kotak ni. So kita nak buat dia punya yang kotak dalam, banyak-banyak yang dalam-dalam ni lah. Jarak yang diberitahu kat sini adalah 7.5. Lepas tu jarak dia setiap kotak tu, dia punya jarak setiap kotak adalah 7. Okey, belah sini pula dia beritahu dia punya jarak dia 6, lepas tu 666. Oh, macam mana kita nak buat? Kita boleh menggunakan arahan box juga, BOX, enter. Saya bawa cursor ke sini, lepas tu saya bawa ke sini sikit. Okey, ke sini sikit, dia ada pola tracking tu, saya masuk 7.5 lah, sebab jarak yang dah beritahu tadi adalah 7.5. Saya masuk 7.5. Dan kita boleh buat box kat situ. So saya menggunakan alias, dia punya panjang 25,30. Okay, depth dia 44, tapi depth dia saya nak dia turun ke bawah, saya tak nak dia naik ke atas. Sebab kalau naik ke atas, saya nak kena move ke bawah pula. Lebih baik saya buat untuk dia masuk ke dalam siap-siap. So kat sini saya masukkan negatif 44. Okay, negatif, negatif 44. Enter. So dia akan extrude ke bawah. So dekat sini kita dah dapat jarak dia 7.5. So kita move, kita tambah satu lagi arahan, movekan dia sebanyak 6 lah. Yang 6 kat situ. Okey, kita dapat dah yang ni. Okey, sebab apa saya tak start dia? Sebab kalau buat kat sini ada bulatan, tapi kenapa saya masih lagi buat kat sini? Okay, tak apa, kita buat dulu semua ni. Sebab kita tengok jarak dia pun, kalau kita tengok daripada sini, ini pun dia boleh masukkan 6, ini dia masukkan 4. So kita, yang ni ruang ni cuma dia buangkan 1 kotak, 2 kotak, 3 dan 4 kotak yang dia buang lah. So kita buat dulu ke semua ni. So dia punya arahan yang boleh diguna pakai adalah arahan rectangular array. Ataupun kalau anda nak gunakan short command dia, AR, enter. So select object, enter. Lepas tu dia suruh pilih lah sama ada kita nak menggunakan rectangular, fast ataupun polar. So saya ambil R for rectangle. So dia terus keluar macam ni. Okay. Total yang sini dia beritahu tadi di drawing adalah 4. So saya tukar yang ni kepada 4, yang ni dia bagi total adalah 6. Jadi kita tengok drawing. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay. So yang ni dia akan jadi 6. Okay, jarak dia ni, jarak yang dia beritahu setiap kotak tu, setiap kotak ni adalah 7, 7, 7, 7. Jadi mana anda kena ambil jumlah kotak punya saiz ni tambah dengan 7. So dia akan jadi 3. Anda kena ambil jarak 25 ni tambah dengan 7 kalau anda nak buat setiap jarak ni adalah 7, 7, 7 lah. Okey. Jadi anda kena tambah 25 tambah 7, dia akan jadi 32. Kita AutoCAD. Okey. So kat sini anda boleh masukkan 32, ataupun anda kalau kata susah nak buat pengiraan, anda just masuk 25 plus dengan 7. So dia akan kira ke anda 32. Okey. So yang ni pula dia ada 4. Ya, jumlah yang ni
Kalau jumlah dia yang untuk yang ke atas ni atau vertikal ni, setiap jarak dia dah 6. So dekat sini anda kena tambah 30 tambah 6, total akan jadi 36 lah. So anda terus masukkan 36. Okay, sudah kira sini. Okay, last sekali, yang ni semua untuk 3D. Ni tak ada, kalau kita nak buat level atas ke bawah ke, dia ada ni. Sebab tapi kita punya ni dia just satu objek macam ni, so saya tak perlu menggunakan level ni lah. So asosiatif, saya nak kekal dia sebagai non-asosiatif. Saya tak nak dia dalam group, so saya tak payah tanda klik lah. Dan base point ni bukanlah satu necessary yang anda perlu guna pakai lah, melainkan kalau anda menggunakan asosiatif ni, base point ni perlu diambil kira dan menjadi priority untuk anda select di mana part yang perlu diletakkan. Cuma base point ni yang akan menentukan anda nak buat modified di masa-masa hadapan ataupun anda nak kekalkan dia sebagai asal. Buat base point ni untuk 3D bentuk macam ni tak menjadi satu necessary untuk saya select lah. Tapi kalau anda nak select untuk memudahkan kerja, anda boleh ambil dekat mana base point start kotak tu dibuat. So macam ni, saya ni start daripada sini senang lah. Pengiraan 77 kita nampak dia punya starting tu. Okay, so bila dah dapat dah macam ni, so anda boleh close array lah. Okay, bila kita tengok drawing balik, drawing kat sini dia ada 4 kotak ni yang tak ada. So saya boleh tukar kepada top. Dia ada semua ni kan, yang 4 ni, yang ni 1 2 3 dan 4 ni saya boleh delete lah. Delete. Alright, so bila dapat macam ni, kalau kita tengok dekat di dalam visualize realistic, macam tak ada apa-apa lagi sebab kita tak buat subtract. Okay, saya ambil SU for subtract, enter. Bila dapat SU for subtract ni, saya klik main object, select the main object that yang anda mahu, enter. Lepas tu select the whole everything lah. Select the whole. Sebab first tadi kita dah select objek yang pertama tu, jadi dia akan protect lah. Untuk penerangan subtract ni sebenarnya pun ada dah di video-video saya yang lepas mengenai arahan subtract. So kalau anda nak lebih detail mengenai penerangan subtract, anda boleh tonton video saya mengenai subtract. Ok, bila dah kita select tu, kita just tekan enter. So dia akan buang objek yang kita tak nak. Kita dah settle dah yang ni. Kita dah settle dah bahagian lubang ni. So saya nak buat sekarang ni, part yang saya nak buat pula adalah part yang di tengah ni, bulatan tengah ni. Kalau kita tengok kedudukan dia, yang ni total adalah 200. Dia punya jarak daripada sini 20 tambah pula 80, dia dekat sini lah. Kalau kita totalkan 80 dengan 20 ni 100, ini 200, maknanya dia duduk di bahagian tengah. Sini pula pun sama juga, kalau kita totalkan 75 dengan 20 ni adalah 75. Kalau kita darab 2 kan, dia akan dapat 50. Ini bermakna bulatan ni berada di tengah-tengah box ataupun objek ni lah. So dia punya saiz bulatan tu adalah 50. Kalau kita tengok kat sini, saiz bulatan ni adalah 50. Dan dia akan dinaikkan pula 6mm kat sini. Ini dia ada 6mm. So yang ni dia akan ada 50. Okay, so saya ambil C for circle, saya control right click, saya ambil mid between 2 point. Mid maksudnya middle di antara dua tengah, tengah di antara dua titik. Mid between 2 point lah. Okay, tengah di antara dua titik. Titik yang pertama sini, titik yang kedua saya ambil sini. So saya akan melukis start daripada di tengah-tengah. Saya ambil D for diameter 50, enter. So dia ada kat sini 50. Saya klik je ini. So saya ambil M for move. Sebab dia kata dia naikkan 6 kan. Saya klik, saya naikkan 6. Saya dapat dah. Bila dah naik macam tu, saya ambil EXT. Saya ambil P for previous object, selected, enter. So saya bawa dia ke bawah sekali point. Dah ada macam tu. Ini satu point dan ini satu objek dan ini satu objek, dua objek. Dan kita nak cantumkan dia, anda boleh menggunakan union. Dia punya short command adalah UNI, enter. So select semua, enter. So dia akan dah bercantum lah tadi satu objek. So dekat tengah ni kita boleh buatlah lubang yang dia nak. Dan lubang yang dia nak adalah, kita tengok balik lubang yang dia beritahu kat sini, dia punya diameter 25 through. So maknanya yang kecil ni 25 through ni lubang yang sampai habis lah. Counter bore diameter 35, depth dia 10. Okay, counter bore.
Counterbore ni dia ada lagi satu simbol macam U. Kalau macam V tu adalah countersink lah. Countersink kita nak buat macam kalau ada nut yang contoh Allen key, kita ada dia punya head tu. Head Allen key head tu dia ada bulat. So kita banyak menggunakan untuk head macam tu. Kalau kita nak benamkan kepala dia, kita pakai counterbore lah. Kalau yang selalunya self screw dia akan ada macam tajam tu, so panggil countersink. Okay, so untuk counterbore ni dia punya size counterbore adalah 35 kedalaman 10. So yang kecil tu adalah 25. Okay, so dekat sini saya boleh ambil C for circle. Saya ambil center ni. Kalau banyak sangat point yang dia select, kalau anda nak fokus, anda ambil control right click, anda ambil center. So center line, center point saja dia akan highlight. Klik D for diameter 35, enter. So saya ambil press pull, klik dia permukaan sini, saya masukkan negatif 10, dia turun ke bawah. Saya ambil C lagi, right click, saya ambil C for center, klik sini, D for diameter adalah 25, enter. So saya ambil press pull lagi, saya klik yang dalam dia, so saya bawa ke bawah. So dah habis ni, dah settle. Alright, delete. Okay, so last final kita akan buat dia punya lubang dengan dia punya curve ni. Okay, curve ni dia bagi tahu adalah radius 20/4, so 4 bucu lah. Okay, dia punya jarak lubang pun 20, turun ke bawah 20. Ini bermakna lubang ni akan duduk sama dengan center dengan radius ni. Dia punya point sama. Jadi kalau anda nak mudah, kalau anda lihat dia punya radius pun 20, jarak pun 20, dia punya turun ni pun 20. So anda boleh buat dia punya fillet ni dulu. Lepas tu yang point ni nanti kita dah dapat dah dia punya fillet center tu. Okey, kita buat dia punya diameter ni pun 20, part through. Okey, so saya ambil fillet edge. Okey, saya ambil fillet edge. So saya ambil R for radius 20, enter. So saya klik edge ni, saya klik edge ni, edge ni, and klik edge ni, saya pusing sikit, and then saya klik edge ni, enter, enter. Dah dapat. So okay, kita tukar kepada 2D wireframe lah. Kita dapat dah macam ni. So dekat ni kita boleh buat circle lah, C for circle. Saya ambil C. Okay, klik dia punya point tu, D for diameter 20. So yang ni saya ambil CO for copy. Saya ambil center tu, saya ambil center sini. Saya ambil C for center sini. Okay, C for center sini. Enter. So kita boleh tengok, kita tengok ke tukar dia punya visualize, pergi ke realistic. Right, so saya ambil P, P lah, press pull. So saya klik press pull sini, saya ambil M for multiple, saya klik point sini, saya klik point sini, saya klik point sini, point pula kita ambil surface. Klik surface tu, bila dah settle surface tu, enter. So saya bawa dia turun ke bawah semua. So dia ada lagi, kalau gunakan press pull macam biasa, kita hidekan objek tu. Dia ada 2D profile, select 2D profile, delete, and then right click. So saya ambil isolate and object isolation. Dah siap kita punya 3D part. Alright, so itu saja arahan yang anda boleh guna pakai untuk nak menyiapkan drawing ni. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, komentar dan kritikan, anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Dan sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Dan kita berjumpa lagi pada video-video yang lain. Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye bye.